لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, minggu lepas kita berhenti ayat yang kedua. Itu pun rasa tak ada habis lagi. Kita sapa pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Dan Allah Ta'ala mempermudahkan, yakni matahari dan bulan, setiap satunya berlari atau bergerak pada orbitnya untuk tempoh yang tertentu. Dialah Allah yang menguruskan segala urusan. Menjelaskan ayat-ayat ini, mudah-mudahan kamu yakin dengan liqa' ini, dengan pertemuan dengan Tuhan kamu. Kita bukti minggu lepas sapa kepada wasakhara syamsa wal qamar. Allah Ta'ala permudahkan matahari dan bulan. Telah dijelaskan minggu lepas berapa nas-nas Quran dan hadis berkenaan kehebatan makhluk yang bernama matahari dan bulan, berdasarkan kepada ayat-ayat Quran sendiri dan juga hadis-hadis Nabi yang banyak kita boleh dapati dalam syarah ayat sebegini. Dan setiap satunya, sama ada matahari dan bulan, silih berganti siang dan malam, menjadi penyebab kepada berlakunya ikhtilaful laili wan nahar, pertukaran malam dan siang. Pada waktu siang kita melihat matahari, pada waktu malam kita nampak bulan. Baik, untuk malam ini, untuk perkongsian bersama, sukalah saya memetik kita melihat apa itu matahari dan bulan dari sudut ilmu sains, dari segi fakta-fakta saintifik. Dipetik daripada buku Quran Saintifik, meneropon keajaiban Al-Quran melalui fakta sains oleh Dr. Daniel Zainal Abidin, bab ke-28, matahari dan akhir hayatnya. Matahari juga adalah bintang. Kejadiannya bermula lebih kurang 8 hingga 10 bilion tahun selepas berlakunya Big Bang. Big Bang ni dalam kajian ahli astronomi suatu letupan yang besar hasil daripada pemampatan gas-gas yang ada di alam ini, iaitu lebih kurang 5 bilion tahun yang lalu. Saiz matahari ini 109 kali ganda lebih besar daripada bumi. Ini fakta sains. Dalam Quran dan hadis asalnya tak jumpa, tak ada, tak disebut saiz. Itu tak penting di segi saiz. Tapi fakta sains mengatakan saiznya besar. Matahari ini 109 kali ganda bumi. 109 butir bumi sama dengan sebutir matahari. Itulah. Atau mungkin lebih besar lagi. Ia lahir kesan daripada gelombang kosmik yang berlaku selepas meledaknya sebuah bintang raksasa. Ledakan bintang besar ini dipanggil supernova, dan ia melahirkan gumpalan gas yang dikenali dengan solar nebula. Solar nebula mengandungi 98% hidrogen dan helium, dua jenis gas yang terdapat dalam alam ini, dan 2% unsur-unsur lain yang terhasil daripada proses kehancuran bintang-bintang di kosmos. Kosmos ni dalam sistem galaksi kita,
sama ada dalam galaksi Bima Sakti, salah satu sistem solar, atau keluar daripada sistem solar ni. Banyak lagi galaksi yang lain. Ahli sains mengatakan ada berjuta-juta atau mungkin lebih galaksi yang terdapat di alam ini. Betapa luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang mengandungi 74% hidrogen dan 25% gas helium berada di tengah-tengah sistem Suria, dan para saintis menganggapnya sebagai bintang generasi ketiga, third generation star. Bumi, planet-planet, asteroid, meteoroid, komet mengelilingi matahari mengikut masa yang Allah Ta'ala tetapkan. Jarak antara matahari dan bumi adalah 93,26,724 batu bersamaan. Batu ni payah nak faham sebab sistem lama. Kilometernya 149,980,000 kilometer. 100 dekat dengan 150 juta kilometer matahari dengan bumi. Sejauh tu. Sejauh tu jarak matahari, apa dia punya cahaya matahari sampai ke bumi, kalau tak silap hamba 8 minit. 8 minit perjalanan cahaya matahari ke bumi untuk jarak sejauh hampir 150 juta kilometer. Setiap tahun, ini fakta yang menarik untuk kita ketahui, bumi berada pada jarak paling dekat dengan matahari. Bila tu? Pada 2 Januari setiap tahun. 2 hari bulan 1 setiap tahun. Jarak paling dekat sejauh 147,1 juta kilometer. Dan matahari berada pada jarak yang paling jauh daripada bumi pada 2 Julai 2 hari bulan 7 setiap tahun. Jaraknya 152,6 juta kilometer. Itu fakta sains. Memang kalau cari dalam hadis dalam Quran tak jumpa lah. Untuk kita letak dalam minda kita luasnya kerajaan Allah, betapa luas dan hebatnya kerajaan Allah Ta'ala ini. Proses nuklear yang berlaku dalam matahari melahirkan cahaya matahari, atau pada bahasa Inggerisnya sunlight. Sunlight ini kalau dapur cuci pinggan tu warna hijau tu sunlight juga, tak apalah, dia pinjam nama. Baik, cahaya ini diibaratkan seperti nadi kehidupan bagi bumi, kerana hampir kesemua jenis kehidupan di bumi ini memerlukannya dan memanfaatkannya melalui proses fotosintesis. Apa dia fotosintesis? Proses di mana tumbuh-tumbuhan membuat makanan menggunakan cahaya matahari, hasil tindak balah bahan hijau, klorofil. Ada dalam daun tu dinamakan klorofil. Maka tumbuh-tumbuhan itu boleh membuat makanan untuk dia, dan hasilnya dia je besar, dia boleh bunga, dia boleh buah. Ini bukan berlaku secara nature atau semula jadi. Ia berlaku dengan peraturan dan ketentuan Allah. Semenjak Lauh Mahfuz, semenjak azali, semenjak dulu lagi, Allah Ta'ala telah menentukan begitu, bahawa matahari ini fungsinya begini, kegunaannya. Di antaranya untuk membolehkan tumbuh-tumbuhan membuat makanan. Makanan itu untuk dia membesar, kemudian digunakan untuk makhluk yang lain, sama ada manusia ataupun binatang. Walau bagaimanapun, matahari mempunyai jangka hayatnya. Setengah saintis meletakkan hayat matahari ataupun tempoh kehidupan matahari selama 10 bilion tahun. Selepas itu ia akan berkubur. Maksud kubur tu habislah hayat dia, kehidupan dia mati. Dalam surah At-Takwir telah dibacakan ayat ini minggu lepas. Dalam ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat, dan matahari semasa ia digulung. Perkataan yang penting untuk kita bahas dalam ayat ini perkataan kuwirat. Kebanyakan ulama mentafsirkannya dengan maksud digulung. Tetapi sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkannya sebagai zahabat, maknanya pergi. Idza syamsu kuwirat, idza syamsu zahabat, apabila matahari sudah pergi. Pergi maknanya tidak ada lagi dalam sistem solar. Pergi tak tahu bagaimana. Itu berdasarkan tafsir Ibn Abbas. Ia pergi atau menghilang.
Manakala Al-Imam An-Nasafi dalam tafsirnya mengatakan kuwirat maknanya hilang cahayanya. Ia menjelaskan apabila berlaku hari kiamat, alam ini seolah-olah apa dia gidi gulung. Ia menjelaskan matahari semasa berada di penghujung hayatnya akan kehilangan cahayanya. Sebenarnya kestabilan matahari seperti juga bintang-bintang yang lain bergantung kepada tenaga yang mampu dihasilkan olehnya. Tenaga ini terhasil melalui proses nuklear yang melibatkan hidrogen, gas hidrogen yang Allah Ta'ala ciptakan dalam matahari itu bertukar menjadi gas helium. Di bahagian mana? Bahagian core, bahagian dalam matahari. Bahagian matahari pun bulat seperti bumi juga, bahagian dalam dia tu bahagian apa? Dia bahagian pasak. Selepas berbilion tahun, proses ini akhirnya terhenti disebabkan matahari kehabisan hidrogen, dan dengan itu ia menjadi tidak stabil. Ini satu teori, dan teori ini sebenarnya tidak jauh bezanya dengan fakta apa dia dengan nas-nas Quran yang menceritakan akan berlaku kiamat. Bila kiamat, matahari jadi gini, bumi jadi gini, bulan jadi gini, langit jadi macam ni. Keadaan ini menyebabkan bahagian dalam matahari menguncup sebab hidrogen sudah kurang. Maka untuk dia bertukar membakar menjadi gas helium tak ada dah. Dengan menghasilkan suhu yang tinggi. Selepas masa berlalu, suhu bahagian luar matahari menurun. Maknanya semakin kurang kepanasannya dan pudarlah cahayanya. Keadaan ini ataupun teori ini selari dengan tafsiran Imam Nasafi berhubung perkataan kuwirat, di mana dia mengatakan kuwirat ialah hilang cahayanya. Akhirnya bahagian luar matahari bertukar menjadi gumpalan gas berbentuk asap dan terus terpisah daripada bahagian dalamnya. Dengan lahirnya gumpalan gas berbentuk asap ini, jadilah ia disebut planetary nebula. Bahagian dalam matahari pula bertukar menjadi objek yang dikenali sebagai sekenik putih, benda kecil warna putih. Dengan itu tamatlah riwayat matahari. Jadi sebenarnya fakta saya ini tidak bercanggah dengan Quran, sebab Quran sebut idza syamsu kuwirat dalam bentuk yang ijmali umum, maknanya matahari pun akan musnah juga. Maknanya dia tidak akan hidup selama-lamanya, sampai masa dia pun akan go juga. Kita sampai masa kita akan mati juga. Matahari pun begitulah berakhir riwayatnya. Baik. Dalam Quran, matahari disebut sebagai objek mengeluarkan cahaya, dan bulan pula bersinar kesan daripada cahaya matahari itu. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 61, Allah Ta'ala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit itu adanya buruj. Buruj ini gugusan bintang yang sangat banyak, dan menjadikan pada langit itu adanya sirajan. Siraj makna matahari yang mengeluarkan cahaya dan haba, ada api dan panah. Manakala bulan pula munir, bercahaya. Hal yang sama juga disebut dalam surah An-Naba ayat 13, waja'alna sirajan wahhaja. Waja'alna sirajan wahhaja. Kami jadikan matahari yang bersinar, cahayanya sangat terang. Dalam surah Nuh ayat 15 dan 16, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu melihat? Ini dakwah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berdakwah, dia ajak kaum dia berfikir tentang objek-objek yang ada di alam ni. Salah satunya adalah matahari. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Ta'ala menciptakan langit sebanyak 7 lapis? Wa ja'alal qamara fihinna nura. Dan dia menjadikan bulan pada langit itu bercahaya. Wa ja'ala syamsa siraja. Dan dia, yakni Allah, menjadikan matahari pula sebagai siraj. Siraj biasa dalam mana-mana terjemah disebut pelita. Pelita yang menyala, keluar api dan rasa panas.
Dalam satu buku A Dictionary of Modern Written Arabic, kamus berbahasa Inggeris tapi menjelaskan makna perkataan Arab, siraj diartikan sebagai lamp atau light, bermaksud pelita atau lampu. Manakala wahaja dalam ayat waja'alna sirajan wahaja, wahaja adalah burn, blaze, flame, yang bermaksud membakar, menyala dan berapi. Justru matahari sebagai siraj ataupun disebut siraj yang wahaja mengeluarkan cahaya sendiri melalui proses tertentu yang berlaku dalamnya, yang telah disebut tadi, iaitu gas hidrogen mengalami proses perubahan kepada gas helium dan terbakar. Baik. Baik, perkataan nur untuk bulan, sebab kita nak sambung tafsir ayat wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Ayat kedua adalah surah Ar-Ra'd. Allah Ta'ala permudahkan matahari dan bulan. Perkataan nur yang diletakkan untuk bulan pula diartikan sebagai brightness, gleam, glow, yang bermaksud bulan itu bercahaya dan menyilau. Munir pula diartikan sebagai apa dia ni? Luminous, radiant, shining. Ada tiga perkataan ada bagi bermaksud bercahaya, bersinar. Justru bulan sebagai nur dan munir tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Sebaliknya ia memantulkan cahaya matahari yang menimpanya, iaitu cahaya matahari menyinari segala planet di kelilingnya, termasuklah bulan, dan cahaya matahari yang singgah ke bulan akhirnya terpantul ke bumi. Sebab planet yang paling dekat dengan bulan ialah bumi. Ayat ini menjelaskan mengenai perbezaan antara matahari dan bulan dalam konteks cahaya yang dikeluarkan kedua-duanya. Itu berdasarkan ayat Niblah dalam surah Nuh. Kenapa Allah Ta'ala sebut untuk matahari sirajan tapi untuk bulan munira? Menggambarkan bahawa betul fakta sains kata cahaya bulan bukan cahaya dia sendiri. Cahaya bulan adalah cahaya pantulan daripada cahaya matahari. Bulan bersinar dengan sebab pembalikan daripada cahaya matahari. Kali itu disebut oleh sains memang benar, sebab Quran sebut wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Nur cahaya itu mari daripada benda lain, siraja cahaya yang asal daripada dia sendiri. Mengikut Al-Quran, matahari membakar dan dengan itu mengeluarkan cahaya, sedangkan bulan hanya bersinar, iaitu menerima dan memantulkan cahaya. Perbandingannya seperti lampu dan cermin. Lampu dan cermin. Lampu mengeluarkan cahaya. Lampu apa? Lampu suluh apa ikutlah. Sedangkan cermin hanya memantulkan cahaya. Berkata Al-Ustaz Said Hawa dalam kitab tafsirnya Al-Asasu fit Tafsir, katanya matahari mengeluarkan cahaya sedangkan bulan memantulkan cahaya. Jadi kenyataan ini, penjelasan oleh para ulama ini selari dengan penemuan sains semasa, kerana matahari adalah sebuah bintang sedangkan bulan adalah seperti satelit yang mengelilingi bumi. Seperti bintang-bintang yang lain, kestabilan matahari dan sinaran cahaya yang keluar daripadanya bergantung kepada tenaga yang mampu dihasilkannya. Tenaga ini terhasil melalui proses reaksi nuklear yang melibatkan hidrogen bertukar menjadi helium di dalam bahagian dalamnya. Proses ini berterusan berbilion-bilion tahun lamanya, manakala bulan pula sebagai satelit tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Bila itu untuk petika dari sudut memahami kedudukan matahari dan bulan dari sudut peranannya berdasarkan fakta sains dan memang tidak bercanggah dengan Quran dan tafsir para ulama yang kita petik, seperti kata Imam Nasafi, pendapat Ibn Abbas daripada Said Hawa, menggambarkan bahawa ini adalah suatu tanda kebenaran agama Islam kerana Quran daripada Allah. Jadi ayat-ayat yang kita lihat iaitu ayat manzurah matahari dan bulan, salah satu tanda kekuasaan Allah yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika hari di mana putera baginda yang bernama Ibrahim meninggal, lalu para sahabat berkata, matahari dan bulan juga sedih kerana kematian anak anda Nabi. Lalu Rasulullah kata, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifa li mauti ahad wala li hayati. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda daripada tanda kekuasaan Allah. Dia tidak menjadi gerhana dengan sebab kematian seseorang atau dengan sebab hidupnya dia. Jadi secara kebetulan pada hari anak anda Nabi yang bernama Ibrahim itu meninggal dunia, berlaku gerhana matahari. Baik, kita sambung balik untuk tafsiran ayat yang seterusnya. Kullun yajri li ajalin musamma. Setiap satunya akan terus bergerak untuk tempoh tertentu. Tempoh tertentu itu menggambarkan jangka hayat dia, apa dia punya akan berakhir lah. Li ajalin musamma. Macam kita juga, kita akan mati, dan disebut dalam ayat kedua surah Al-An'am, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqakum min tin thumma qada ajalan wa ajalun musamma. Ajalun musamma juga, ini pun ajalun musamma juga. Ini ajalun musamma untuk matahari dan bulan. Ayat kedua surah Al-An'am tu ajalun musamma untuk manusia. Dialah Allah yang menciptakan kamu daripada tin. Jangan baca tin. Kalau tin tayanu, tin buah tin pula. Tin tayanu, tin maknanya at-turab ma'al ma', tanah yang bercampur dengan air. Manusia ni asalnya Allah Ta'ala ciptakan, iaitu apa dia? Nabi Adam AS, manusia pertama diciptakan daripada tanah bercampur dengan air, atau disebut tin. Thumma qada, kemudian dia menetapkan ajalan, ajal, tempoh kehidupannya, bila dia akan mati. Wa ajalun musamman indahu, dan tempoh yang tertentu di sisi Allah Ta'ala sudah tertulis. Tempoh manusia hidup berapa lama, dan alam ini akan bertahan berapa lama, sehinggalah berlakunya kiamat. Tempoh yang tertentu aili muddah muayyanah, bagi tempoh yang tertentu yang dikira sebagai nihayatud dunia wa maji'ul qiyamah. Berakhirlah kehidupan dunia dan datanglah kiamat. Ini dikira habis dah ni, kira segala-galanya akan finish, dah selesai, habis dah. Habis dah. Bila kiamat habis. Maka kita akan beralih ke alam yang lain. Bila beralih ke alam lain, Allah Ta'ala akan tukar di alam akhirat ini bumi ini dengan bumi yang lain, matahari itu matahari yang lain, langit ini langit yang lain, semua lain. Ataupun untuk tempoh yang telah ditentukan, yang mana yatimmu fiha dawranuhu, sempurna padanya tempoh dia punya pusingnya dia. Maksud li ajalin musamma, berdasarkan pendapat kedua, tafsiran yang kedua, Allah Ta'ala menentukan tempoh pusingnya. Wasyamsu tatimmu dawratuha fi sanatin, matahari akan melengkapkan pusingannya untuk tempoh setahun. Bulan pula yatimmu dawratuhu fi syahr, bulan pula akan menyempurnakan pusingannya dalam tempoh sebulan. Ini yang dikatakan fakta yang bercanggah dengan sains, bercanggah dengan kenyataan saintis, bukan dengan sains. Saintis mengatakan matahari tidak bergerak, dia berada di situ dah. Bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Okey, kalau bulan mengelilingi bumi, itu fakta yang boleh diterima. Berdasarkan kepada ayat apa dia, wasyamsu tajri li mustaqarriha, apa dia, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, dalam surah Yasin. Bumi itu bergerak juga. Bumi bergerak juga. Sebab ayat adalah surah Yasin menyatakan wa kullun fi falakin yasbahun, dan semua itu matahari, bulan dan bumi yasbahun, berenang. Seolah-olah dia benda dia lain, seolah-olah dia mana gerak lah, benda ni gerak, tidak ada setepak. Bumi bergerak mengelilingi matahari. Persoalannya, adakah matahari juga bergerak? Fakta yang lebih diyakini kebanyakan para ulama,
Islam mengatakan dari sudut bahasa Arab, matahari bergerak. Matahari bergerak dan dia juga ada dia punya paksi dia. Maknanya bulan mengelilingi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari, matahari juga berputar mengelilingi suatu, tak tahu nak kata gapo. Dia ada apa dia? Ada berputar, bukan berputar setepat, ada dia sendiri tu beredar juga. Ya, beredar juga. Berdasarkan ayat wasyamsu tajri, dan matahari juga berlari. Berlari li mustaqarrin laha, bagi apa dia, tempat yang Allah Taala tetapkan untuknya. Mana dia pun ada orbit dia. Orbit tempat laluan dia. Mana masing-masing gerak belakang. Ini suatu perkara yang sukar untuk manusia temui sebab ilmu manusia sangat terbatas. Pernah satu ketika apabila tibanya waktu maghrib, dalam hadis Sahih Bukhari tentang Badul Khalqi, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ke mana matahari pergi? Hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar meriwayatkan bahawa pada suatu petang apabila masuk waktu maghrib, Nabi bertanya kepada sahabat, ke mana perginya matahari? Lalu mereka berkata, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu jawab baginda, matahari sekarang pergi menghadap Allah Ta'ala dan sujud di bawah arash. Ini siapa sini ni akal kita tak nak fikir ni. Tak pada dengan kita. Kita kata mana mungkin kata matahari pergi menghadap Allah. Perlukah dia kena gerak untuk menghadap Allah Ta'ala? Kita nak buat perbandingan seakan-akan kita pergi menghadap orang besar gitu. Bukan gitu. Tidak boleh buat perbandingan begitu. Matahari pergi menghadap Allah dan dia sujud di bawah arash. Matahari sujud belah mana? Jadi nak fikir apabila jumpa jawapan. Itu berdasarkan hadis Nabi. Fakta saya mengatakan kalau matahari tak ada, sekarang ni matahari berada di sebelah sana lah, sebelah bumi yang masih cerah lagi. Maka kita mengatakan ilmu itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Adapun baginda berkata benar. Dan hadis itu hadis yang sahih. Ada dalam hadis Sahih Bukhari. Baik. Sambung yang seterusnya, yudabbirul amr, sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang menguruskan urusan alam ini dan dialah yang mengendalikannya ala wifqi iradatihi wa muqtada hikmatihi, mengikut kehendaknya dan berdasarkan hikmahnya. Maka fayuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan mematikan, wa yu'izzu wa yudhillu, dialah yang memuliakan sesiapa dan menghina sesiapa yang dia kehendaki. Dia jugalah wa yughni wa yafqaru, dialah yang mengkayakan, dia yang memiskin sesiapa. Wa yuhayyul asbab, dia yang menyediakan sebab-sebab untuk terhasilnya natijah sesuatu sesuatu keputusan kehendak yang kita kehendaki. Dan dia jugalah wa yusayyirul aflaka fi nizamin daqiqin thabitin, dia juga yang mempermudahkan orbit itu, falak itu beredarnya segala planet dengan peraturan yang sangat teliti, sehingga tidak berlaku kita kata tiba-tiba planet Mushtari terlanggar dengan mungkin Zuhal ke, planet Pluto tiba-tiba tersasar dekat dengan bumi ke. Tak pernah berlaku. Tiba-tiba planet Marikh pula semakin dekat dengan bumi, keluar pada orbitnya. Kalau itu yang berlaku, habislah kita kata kucak-kacir habis. Tetapi itu tidak berlaku sebab ia telah disusun atur oleh Allah Ta'ala yang maha bijaksana. La yukhti wa la yataghayyar, tidak tersilap dan tidak berubah. Tidak pernah berlaku perubahan. Bumi berputar mengelilingi bergerak mengelilingi matahari untuk tempoh 365 hari berdasarkan kira setahun. Untuk cukup setahun 365 hari. Tidak pernah berlaku kita kata tercepat atau terlewat.
Sebab peraturan ini adalah sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan begitu. Peraturan ini akan mengalami inqilab, dia akan mengalami keterbalikan apabila berlakunya kiamat. Bila kiamat semuanya akan jadi kucak-kacir habis. Di antaranya matahari akan keluar daripada sebelah barat. Tanda kiamat yang paling akhir sekali adalah tulu'us syamsi minal maghrib, keluarnya matahari daripada sebelah baratul las, paling akhir sekali. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahu, apa dia, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Tuhan kamu, kecuali datangnya malaikat dan datangnya Tuhan kamu dan sebahagian tanda-tanda ayatnya. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, ingatlah pada hari datangnya sebahagian tanda ayat Tuhan kamu. Maksud ayat ini kiamat. Dalam tafsir sebut maksud ba'du ayati rabbik yaumul qiyamah, pada hari itu la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Tidak akan berguna keimanan seseorang yang tidak pernah beriman ataupun orang yang sudah beriman tetapi tidak pernah buat apa-apa pahala dan kebajikan. Ulama tafsir menyebut ayat ini di akhir surah Al-An'am. Maksud keluarnya ayat itu ialah naiknya matahari daripada sebelah barat. Dia punya sistem dah terbalik. Biasa keluar daripada sebelah timur. Bila keluar sebelah barat, maka berlakulah kiamat. Dan sistem itu dah lari daripada asalnya. Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayat ini, yufassilul ayat. Ayat ini ad-dalail, segala bukti dalil-dalil yang menunjukkan kewujudannya, keesaannya, kekuasaannya, hikmahnya, ilmunya, rahmatnya. Apa tujuan dia? La'allakum, mudah-mudahan kamu, biliqa'i rabbikum, dengan pertemuan Tuhan kamu, tuqinun, kamu yakin. Semua dijelaskan, bukan saya saja ni. Cerita daripada langit bumi, mungkin kepada matahari bulan, cerita ni untuk memberi pada kita suatu keyakinan, al-yakin bil liqa', yakin dengan adanya pertemuan dengan Allah. Suatu keyakinan yang perlu ditanam sungguh-sungguh, menjadi akidah yang apa orang kata, suatu akidah yang asas, suatu perkara yang sangat asas dalam akidah Islam, yakin kepada hari pertemuan dengan Allah. Hari pertemuan dengan Allah. Bermulanya pertemuan itu dengan kematian. Bermulanya pertemuan kita dengan Allah bila berlaku kematian. Tetapi secara rasminya pada hari kiamat, hari yaumul mahsyar, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, hari di mana datangnya Tuhan kamu dan malaikat bersama malaikat bersaf-saf. Maka berlakulah pertemuan. Setiap orang di antara kita bertemu dengan Allah. Itu yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjumanun. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu kecuali dia akan berkata-kata dengan Tuhannya. Kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala dan berlaku percakapan antara kita dengan Allah dengan tidak ada penterjemah. Secara direct kata tu, bertemu dengan Allah secara tu, bercakap. Lalu seseorang tu melihat wa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Seseorang itu melihat sebelah kanan dia, hak dia nampak adalah amalan-amalan hak dia bawa masa atas dunia, amalan baik dia. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Kemudian bila menulis sebelah kiri, dia melihat amalan-amalan buruk yang dia buat atas dunia pun ada juga. Lalu wa yanzuru tilqa wajhi, dia melihat di hadapannya, maka dia nampak adanya api neraka. Manusia akan nampak api neraka. Lalu Rasulullah berpesan, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah, peliharalah diri kamu daripada azab api neraka walaupun dengan sedekah daripada sebelah buah taman. Hadis ini menggambarkan bahawasanya kita akan bertemu dengan Allah pada hari yang disebut yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia akan bangun menghadap Tuhan semesta alam.
seorang pendakwah daripada India. Kalau sesiapa yang raja pernah tengok dalam YouTube, Dr. Zakir Naik, banyak dia punya ucapan dia, ceramah dia dalam bahasa Inggeris. Bila ditanya, satu soalan orang tanya dia, seorang angkasawan, astronaut daripada USA tanya, dia kata, saya dah pergi banyak kali kat space, pergi kat angkasa lepas, tak pernah nampak pun kamu kata Tuhan kamu ada di sana. Kata Dr. Zakir Naik, sebenarnya kamu nak berjumpa dengan Tuhanku, nak berjumpa dengan Allah Ta'ala ialah kamu cabut wayar sambung oksigen dengan sistem pernafasan kamu, dengan suit baju yang kamu pakai itu, maka dalam masa tak sampai seminit kamu akan bertemu dengan Allah. Itu jawapan dia. Kamu nak bertemu dengan Allah, kamu cabut gitu. Maksudnya mati lah. Bila mati seseorang itu, maka dia akan bertemu dengan Allah. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Mudah-mudahan kamu wahai manusia yakin dengan adanya pertemuan dengan Allah. Tapi kebanyakan manusia tak yakin. Kebanyakan manusia tak yakin. Bukan sahaja tidak yakin, bukan sahaja ragu-ragu, bahkan ada yang kafir teguh. Banyak ayat yang menceritakan begitu. Allah Ta'ala menciptakan manusia. Allah Ta'ala yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Thumma nufikha fi wa nufikha fi sur, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Manusia-manusia yang berkafir berkata, a idza dhalalna, bila kita sudah hilang, tak ada dah, mati dah, tak ada atas dunia dah. Dan kita sudah menjadi tanah, kita sudah hilang dari tanah, sudah lenyap, sudah hancur, adakah kita akan bangkit semula menjadi suatu makhluk yang baru? Bahkan mereka itu engkar, kafir, tidak percaya kepada adanya liqa', pertemuan dengan Allah. Ini suatu perkara yang sangat besar untuk kita letak dalam kepala kita. Satu masa nanti kita akan mati. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mati. Semua kita akan mati. Dan bila mati, kita kena fikir nak kelik semalam tak boleh dah. Dan sejauh mana kita bersedia untuk mati, kita tidak perlu takut mati, kita kena perlu bersedia untuk mati. Kita fikir mati ni jadi takut ni sebab kita nampak kubur tu sepi, kita nampak kubur ni gelap, maka timbullah rasa takut. Secara zahirnya begitulah. Tetapi dijelaskan oleh baginda Nabi dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang panjang tentang kisah kematian. Apabila matinya seseorang hamba yang beriman, diletakkan dalam kubur, kemudian didatangi oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Banyaklah soalan. Kalau dia hamba yang beriman, yufsahu lahu fi qabrihi, dilapangkan, diluaskan kuburnya maddal basar, sejauh mata memandang. Walaupun kita tengok kubur tu sepi ya, tapi kalau orang dalam kubur ni orang yang baik, orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka dia akan rasa kubur itu luas. Walaupun kubur tu gelap, tidak ada cahaya. Betul lah, bila kamu habis, tak ada cahaya, tak ada lampu dalam tu. Waktu siang hari, kau waktu malam, kau memang gelap dalam kubur. Tetapi orang dalam kubur tu merasa kubur dia cerah bercahaya, hasil daripada amalan-amalan soleh yang dia buat. So kalau kita bersedia, buat apa kita nak takut? Tidak ada sebab untuk kita rasa takut. Orang yang takut kepada mati, orang yang tidak bersedia. Orang yang takut kepada mati, orang yang ada penyakit hubbud dunia, dan sekaligus wa karahiyatul maut. Orang yang cintakan dunia dan bencikan mati. Bila cinta dunia, dia akan benci kepada mati. Sebab dia tahu bila mati dia akan berpisah dengan dunia. Menjadi suatu istilah yang banyak kita guna. Bila orang itu mati, kita jangan sebut mati, kita kata dia dah meninggal. Meninggal apa? Meninggal dunia. Maksudnya dia telah meninggalkan alam. Sebenarnya bila meninggal dunia, dia telah bertemu dengan Allah. Dia telah bertemu dengan Allah, dan pertemuan itu sesuatu yang sangat mengembirakan bagi orang yang beriman. Turunnya malaikat daripada langit, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah dengan iman mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat yang begitu banyak untuk menenangkan orang mati supaya dia tidak rasa
takut, kenaling, gedebak. Lalu malaikat tu kata, alla takhafu wa la tahzan, janganlah kamu takut, janganlah kamu duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan balasan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Hari ini hari sangat hebat. Hari yang kalau kita fikir kita akan menangis, kita akan takut sungguh. Takut sebab apa? Sebab kalau kita selamat, adakah kita tergamuk membiarkan orang yang kita cintai tidak selamat? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, takutlah kamu kepada hari di mana seorang bapa tidak boleh tolong anak dia dan anak tak boleh tolong bapanya. La yajzi walidun an waladih wala maulud, tidak juga si anak dapat menolong bapa. Walau sekuat mana, sedalam mana kasih sayang kita kepada anak-anak, kalau kita ada anak, di akhirat tak boleh dah. Kita nak tolong dia, dia nak tolong kita. Ataupun kita mengatakan, wahai anakku, kalau kamu sedih sebab amalan kamu kurang, tak apalah, ayah akan tolong, abah akan tolong, abi akan tolong. No, tak boleh. Amalan kita hak kita, amalan dia hak dia. Pada hari itu yang kita boleh katakan, lana a'maluna walakum a'malukum, untuk kami amalan kami, untuk kamu amalan kamu. Nafsi-nafsi. Hari itu yang juga disebut dalam beberapa ayat yang lain, apabila manusia bertemu dengan Allah Ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seseorang tu akan lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari daripada mak dan ayah dia, wa sahibatihi wa akhihi, lari daripada isteri dan saudara maranya. Likulli imri'in minhum, bagi setiap orang pada hari itu, yauma idzin, pada hari itu, likulli imri'in minhum, bagi setiap orang di kalangan mereka pada hari itu, sya'nu yughnih, urusan yang sangat sibuk. Jadi kalau keyakinan bertemu dengan Allah ni tidak ditani sungguh-sungguh, kita akan menjadi orang yang sangat ghaflah, lalai. Mintalah kepada Allah Ta'ala supaya dia menjadikan kita sentiasa ingat kepadanya, ingat kita akan bertemu dengannya, dan sentiasa bersedia. Orang bersedia, ingat nak buat dosa, tak boleh ni dosa. Kalau terlajak buat, astagfirullah, terus istighfar, tidak tangguh dah. Terus istighfar, membanyakkan amalan soleh, bertaubat. Bersegera melakukan amalan soleh, tidak ada tangguh-tangguh. Sebab kita tahu kita akan mati, dan mati itu tidak mengenal usia. Orang muda, kau orang tua, kau orang sakit, kau orang sihat, bila mari mati bertemulah kita dengan Allah. Kalau kita tak beringat benda ni, tidak apa dia mengambil suatu peringatan yang sungguh-sungguh, tidak bersedia, maka jadilah kita orang yang sangat menyesal, dengan penyesalan yang tidak ada gunanya. Tubik air mata darah sekalipun tidak akan menyesal, sebab nak klik semula hidup atas dunia tak boleh. Jadi sebelum menyesal di atas dunia, bangunlah di waktu malam, bangunlah waktu apa dia, ketika manusia tidur untuk solat sunat malam, untuk tahajud, waktu yang mustajab doa. Minta kepada Allah Ta'ala supaya Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka fihi, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari kami adalah hari kami bertemu denganmu. Kalau hari ni 16 September kita sahur sambut cuti, sebelum ni tak cuti, kita cuti 13 hari kemasan 31 Ogos ni. Rasa baru setahun dua ni kerajaan mengumumkan 16 September cuti umum sempena hari Malaysia. Hari Malaysia ke hari kemasan ke hari gapo, benda ni kecil, tak ada gapo. Hak besar lagi hari di mana kita akan bertemu dengan Allah. Hak tu besar lagi. Hari kita bertemu dengan Allah lebih besar daripada hari yang disebut hari kebangsaan, hari Malaysia, hari kecil. Sebab bila bertemu dengan Allah, tak ada lah. Itulah hak ditunggu-tunggu oleh orang yang mahu bertemu dengan Allah, sebagai kemuncak bagi kerinduannya untuk bertemu dengan Allah.
Kalau kita menggunakan waktu-waktu yang mustajab doa, contoh waktu malam tadi, kita bangun dan minta kepada Allah Ta'ala selain daripada doa tadi, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, ya Allah, sudahkanlah kehidupan kami ini dengan sebaik-baik penutup. Maknanya mati dalam keadaan yang sangat baik, mati dalam keadaan kita tidak lalai, tidak leka, supaya dia meredai kita di hari kita bertemu dengannya, hari di mana manusia bertemu dengan Allah. Semua akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Bukan temu saja, dia akan soal pula kita banyak perkara. Sebab tak ada, dia akan persoal satu persatu. Rasul-rasul akan disoal, adakah dia sudah berdakwah? Dan manusia seluruhnya akan disoal, adakah kamu sudah terima dakwah Rasul? Kalau seseorang itu menjalankan kehidupan di atas dunia tidak selari dengan kehendak syariat, Allah Ta'ala persoal, benar di Nabi dan Rasul yang aku utuskan ada ajar ke mana ni? Ada suruh buat ke mana ni? Jadi apa jawapan kita? Adakah kita bersedia untuk menjawabnya? Suatu perkara yang sangat menyedihkan kita, sebab kata-kata orang kita ni leka dan lalai. Itu yang orang boleh kata, leka lalai. Kalau waktu maghrib ni masjid tak penuh, masjid tak mari masjid tak perlu ada tiket ke apa. Nah. Tapi orang kita jauh-jauh dengan kereta sanggup masjid rasa tak ada hak parking keluar tak ada. Kalau malam hak bola pun ni sama ada bola stadium tu. 2-3 malam lepas antara Kelantan dengan Terengganu. Kebetulan mau keluar nak jalan ke Wakah Baru, ada kuliah di sana. Penuh. Kereta jauh sanggup berjalan 2-3 kilo untuk bola. Ghaflah. Adakah kita merasakan bola tu akbar atau Allahu akbar? Bukan maksud amba tak boleh tengok bola, bukan begitu. Sebab rasanya kalau kita interview tanya orang tengok bola, hari-hari lain masa ada bola dia mau pergi masjid gini juga. Tak mau lagi berdua-dua yang ke sedia. Patut hari lain tak ada bola, adakah kamu boleh ke masjid begini? Persoalan. Tapi orang ni kalau tanya dia akan marah. Ikut kahwin, hidup kahwin kan nak hidup ke mana? Ikut kahwin dia mau perlu dia apa? Kalau orang tu orang Islam, kita kata orang ni orang yang lalai. Kita perlu kepada kaedah hikmah untuk tarik. Sebab orang yang jauh daripada Allah Ta'ala, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebut nama Allah Ta'ala sahaja, wa idza dzukirallahu wahdah ishma'azzat. Ishma'azzat ni rasa resah gelisah, tak sedap duduk. Bahasa Kelantan dia kata rasa panas pedih, tak sedap duduk. Siapa dia tu? Alladzina la yu'minuna bil akhirah, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Makna tidak yakin dengan pertemuan dengan Allah. Tapi wa idza dzukiral ladzina min dunihi, bila disebut urusan yang lain, tidak disebut urusan agama Allah, sebut lain, idza hum yastabshirun, tiba-tiba rasa suka. Sebut ke apa? Kalau orang minat dunia hiburan sebut hak artis, orang minat suka sebut hak suka. Tapi bila sebut hak agama, jebehlah ni. Tanyalah tak si. Kena tanya diri kita, kalau ada nyakit ni pada ahli keluarga kita, macam mana kita nak baiki? Kalau tak ada pada kita, alhamdulillah, ini suatu rahmat. Tapi kalau ada, kena buang nyakit ni. Kita kena meletakkan agenda bahawa bertemu dengan Allah itu agenda number one in our life. Suatu perkara yang menjadi nombor satu dalam hidup kita ialah meletakkan segala hal tuju kita lillah, kerana Allah, sebab kita akan bertemu dengannya. Ini hak kesimpulan yang diberi ke dalam ayat kedua ni. Mudah-mudahan la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, mudah-mudahan kamu yakin dengan pertemuan, bukan sekadar beriman, beryakin. Bagaimana bentuk yakin? InsyaAllah kita sambung ke depan. Itu baru bab pertemuan. Bab yakin tu kita akan sambung ke depan, sebab dia ada tafsiran yang lebih panjang lagi berhubung dengan apa dia yakin tu sendiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi